Terima kasih saudara pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bahagia pegawai-pegawai utama dan pegawai-pegawai kanan yang berusaha, Encik Muhammad Nur Syukri bin Haji Abdul Rahman, pendaftar, para profesor, profesor maja, pensyarah kanan dan pensyarah, staf profesional dan staf sokongan, para tetamu dan juga jemputan yang dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu UMT. Sebagai pembuka bicara, ingin saya mendoakan semua warga UMT berada dalam keadaan sihat sejahtera dan berbahagia hendaknya. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan rasa syukur, amat bersyukur dan rendah diri atas amanah yang diberikan oleh Kerajaan Malaysia, khususnya Kementerian Pendidikan Malaysia bagi saya menerajui dan menjulang UMT yang kita cintai ini. Sesungguhnya amanah yang diberikan ini adalah amat besar bagi saya dan begitu hebat cabarannya. Saya mengharapkan kerjasama berpasukan yang lebih erat yang kita nampak begitu ceria pada petang ini. Kita harapkan makin meningkat dari semua peringkat pengurusan universiti dalam usaha mengembalikan suasana kesepakatan dan budaya kerja dalam ekosistem inovasi yang lebih bersemangat untuk memacu UMT ke arah kecemerlangan relevan di peringkat nasional dan juga global. Insya-Allah, saya akan menterjemahkan amanah secara berhemah setelah mendapat maklumat secukupnya bagi merangka strategi dengan hasrat murninya adalah untuk memantapkan pengurusan dan pentadbiran universiti, di samping memberikan beberapa keutamaan terhadap lonjakan kualiti, bakat dan kecemerlangan kebajikan pelajar dan juga staf UMT. Dalam melangkah hala tuju teraju baharu, saya tidak bercadang untuk melakukan perubahan struktur governance secara sekaligus, tetapi ingin memperkukuhkan sistem sedia ada melalui penjajaran dan penggembelingan pasukan yang mantap antara pengurusan tertinggi dengan pusat-pusat pengajian, institut-institut penyelidikan serta pusat-pusat pendidikan yang lain. Perkongsian visi dan misi serta perpaduan yang utuh akan bertindak kita sebagai satu pasukan, iaitu melalui Majlis Pengurusan Universiti dan juga Lembaga Pengurusan Universiti, di mana mereka akan berganding bahu memberi hala tuju strategik dan pengurusan UMT secara muafakat yang akan melihat kepada keperluan khusus para pelajar, bakat akademik dan staf sokongan serta pelbagai pihak berkepentingan. Contohnya, pemantapan di dalam pengumpulan, pengurusan data dan sebaran maklumat kepada pihak pemegang taruh. Sesungguhnya, kita amat bertuah dan bagi saya, aspek penekanan inovasi itu adalah nilai tambah
untuk UMT, yang mana ia terdiri daripada, saya sebutkan, 3E. 3E nama sebutannya orang putih. Pertama, E, endowment. Apakah itu endowment? Endowment akan memberi fokus dan nilai yang tinggi terhadap apa yang sedia ada, mengoptimalkan keupayaan dalaman, kemandirian, kemampanan atau kelestarian keuangan dan keusahawanan. Segala sistem nilai-nilai, nilai sumber UMT dan kedudukan sebagai IPT bersetara 5 dan berotonomi, modal insan berintelek, staf pengurusan dan profesional yang berintegriti dan berwibawa. Pelajar yang holistik, komuniti yang cakna, rakan kongsi yang prihatin, kenalan ramai dan hubungan dengan pihak pemegang taruh dalam dan luar negara. Yang ini memberansangkan di mana lokasi kampus yang kita mencabar ini dari segi cabaran banjir dan hakisan. Walau bagaimananya, lokasi kampus kita adalah unik dan ia akan berpaksikan plan-plan strategik dan plan-plan transformasi UMT 2013-2017, transformasi Terengganu Baru 2015-2020 dan plan pembangunan pendidikan Malaysia pendidikan tinggi 2015-2025. Dalam hal ini, setiap individu warga UMT penting memainkan peranan masing-masing dalam status UMT menerima mandat sebagai universiti berotonomi. Dengan ini, kumpulan transformasi strategik dan risiko atau TSR akan kekal menjadi kumpulan kerja dasar utama di Chancellery. Tepuk sikit. Kedua, E. E yang kedua adalah excellence, kecemerlangan, kepimpinan ilmu di peringkat antarabangsa serta mengarus perdanakan pemikiran dan ketokohan yang melangkau sempadan memberi tindakan strategik sejajar dengan UMT sebuah universiti berfokus dalam ilmu kelautan dan sumber akuatik. Namun, kepimpinan yang terselah dalam keusahawanan menghadapi cabaran dan penerokaan cabaran baru bagi menjana reputasi yang tinggi. Bakat kecemerlangan akademik atau Future Leaders in Academia yang kita buat kerjasama dengan ACAT, di mana ini adalah fokus kepada penyampaian, pengajaran, penyelidikan, inovasi dan pengomersialan, perundingan, pentadbiran, pemindahan teknologi, perkhidmatan iktisas dan masyarakat. Sehubungan dengan ini, jawatan TNC, akademik dan antarabangsa akan disegerakan pengisiannya bagi mengganti saya, di mana penekanan terhadap pengajaran dan pembelajaran PNP yang berkualiti adalah antara agenda utama di bawah plan strategik UMT. E yang ketiga, iaitu efisiensi, kecekapan. Di sini kita ingin memperkukuhkan sistem struktur governance melalui penjajaran dan pengembangan pasukan yang mantap, berkongsi visi dan misi, serta perpaduan yang utuh sebagai satu family seperti kita lihat pada petang ini. Tepuk sikit. Bagi pemantapan pusat pengurusan dan pembangunan akademik dan jabatan pengurusan akademik, iaitu kejayaan sebuah universiti diukur berdasarkan aspek kecemerlangan akademik melalui penawaran dan penyampaian program-program prasiswaza dan juga pengajuan pasca siswaza. Untuk itu, pihak pengurusan universiti akan mewujudkan semula
pusat pengajian siswaza bagi memastikan universiti akan mewujudkan semula pusat pengajian siswaza bagi memastikan penyerasan program pasca siswaza di pusat pengajian akan melibatkan mereka-mereka pelajar antarabangsa. Dalam mewujudkan kembali pusat hubungan antarabangsa di mana program-program kita di masa hadapan akan melibatkan pelajar-pelajar antarabangsa, cadangan penubuhan semula pejabat antarabangsa. Hasil daripada pembentangan pengarah pejabat jaringan antarabangsa berkenaan fungsi pejabat jaringan antarabangsa di mana isu yang dihadapi dalam pengurusan pengantarabangsa dan penstrukturan bagi pusat antarabangsa bagi pusat jaringan antarabangsa atau PJA. Selain daripada itu, perbincangan jawatankuasa hubungan ini telah dibincangkan bersama di peringkat atasan dan pihak ahli mesyuarat berpendapat bahawa pentingnya mewujudkan semula one-stop center bagi menguruskan hal ehwal pengantarabangsa universiti. Pembangunan program dan memenuhi kehendak industri juga penekanan di dalam konsep inovasi, keusahawanan dan pengkomersialan hasil R&D. Saran-saran kita untuk meningkatkan status di dalam MyRA, rangkang kongsi strategi industri dan juga komuniti. Peranan universiti boleh digerakkan secara timbal balik mengikut kesesuaian, terutamanya untuk meningkatkan minda kelas pertama, kepimpinan, keusahawanan melalui attachment program bagi staf dan pelajar. Ya, kalau bagi pelajar, latihan industri dan perkhidmatan masyarakat atau community engagement. Di sini kita ada, sebelum kita kata PG, ya, universiti disarankan, semua universiti disarankan untuk menubuhkan pusat jaringan community, University Community Engagement Center. Selain daripada itu, usaha-usaha terkini mengenai kerjasama strategi antara APTA, APTS, yang mana kita telah bermula dengan Taylor's University, dan juga dengan APTA dengan UMT. Kita akan bermula dengan universiti, RU dan juga sebagai kita punya mentor, UMT dan industri, UMT dengan agensi dan juga kementerian serta universiti-universiti luar negara. Dengan ini segala MOU akan diperkemaskan dan akan melihat kepada rakan kongsi yang boleh memberi impak tinggi kepada universiti. Para ahli akademik yang dirahmati Allah sekalian, bercakap tentang program kerjasama strategik, kita perlu lihat kepada endowment tadi. Lokasi kita di Terengganu. Kuala Terengganu amat bertuah kerana mempunyai 2 buah universiti awam yang berjiran di samping dengan Institut Perguruan dan Institut Teknikal Petronas. UMT bercadang untuk menjalinkan kerjasama strategik dengan UNIZA, IPG dan INSTEP bagi mewujudkan pusat sehenti pelajar di kawasan Kuala Nerus. Ini merupakan satu usaha bagi mereplikakan daya tarikan kepada para pelajar sekolah bagi meneruskan pengajian tinggi di negeri Terengganu. Dengan ini, dengan memperbanyakkan serta memperkukuhkan program pemindahan ilmu dan aktiviti khidmat masyarakat amat diperlukan. UMT seharusnya menerajui program pemindahan ilmu di negeri Terengganu yang kita cintai ini. Kepakaran serta kekuatan bidang UMT, iaitu bidang fokus kita,
seharusnya dikembalikan kepada masyarakat sekitar dengan pelbagai program khidmat masyarakat yang berwawasan melalui program-program inovasi sosial. Di sini, TNCPI tidak ada sini, tapi harap dapat sampai kepadanya, dia berada di Johor. Ya. TNCPI dan pasukannya perlu memainkan peranan dengan lebih efisien dalam usaha merajai program tersebut. Di dalam hubungan pihak kerajaan negeri Terengganu dengan UMT, kita perlu lihat, kita perlu eratkan dan memberikan satu kaedah situasi yang win-win, ya, ataupun menang-menang antara kedua-dua pihak. Untuk itu, saya menyeru kepada semua pihak agar dapat mewujudkan program aktiviti dan kerjasama dengan pelbagai pihak di peringkat kerajaan dan juga masyarakat setempat di negeri Terengganu. Bahagian hal ehwal pelajar, di sini saya ingin beri perkenanan seperti saya sebutkan tadi bahawa fokus juga diperlukan kepada kita punya pemegang taruh, ya, iaitu pelajar. Kita perlu memberi lebih ruang dan peluang kepada para pelajar untuk terlibat dalam program-program bersifat holistik. Bahagian sukan dan rekreasi, bahagian kebudayaan dan kesenian, dan bahagian hal ehwal Islam dan kerohanian, kita akan pastikan champions. Kita pastikan champions untuk program-program dan aktiviti pelajar supaya dapat berjalan dengan lancar. Alumni, di sini alumni akan memainkan peranan dengan lebih kukuh dengan meningkatkan kebolehpasaran pelajar. Contohnya, nak dengar tak? Program Survival Laut. Program Survival Laut dan penghayatan warisan kita akan wujudkan. Itu bukan perkara baru sebab kita akan sebut ini adalah digerakkan kembali. Bukan tidak ada, digerakkan kembali. Adalah amat penting bagi program Survival Laut ini diberi nafas baharu yang kebelakangan ini dilihat hilang dari citra UMT. Ingin saya sentuh di sini tentang kemudahan kesihatan kepada semua warga, pihak PKK Dr. Ani dalam memastikan kelangsungan serta pemacuan universiti dapat berjalan dengan lancar. Aspek kesihatan kepada semua warga universiti. Dan kita akan lihat semula keberkesanan pelaksanaannya. Sudah sampai masanya kemudahan kesihatan kepada semua warga dikembalikan kepada asalnya. Tuan-tuan, saudara-saudari sekalian, 2 tahun kebelakangan ini, UMT mengalami penurunan serta kemerosotan peratusan dari segi kebolehpasaran graduan pada tahun 2013 dan 2014, dan kita amat ketinggalan berbanding dengan universiti jiran. Sebab tu kita dipanggil menteri dan saya tidak mahu dipanggil lagi. Hasil daripada beberapa perbincangan yang telah dilakukan sebelum ini, didapati penurunan peratusan berlaku kerana beberapa faktor, ya, dan antara faktor utama yang dapat dikesan
ialah kurangnya khidmat kaunseling kerjaya daripada kaunselor universiti. Untuk itu, sahabat saya TNC HEPA yang juga tidak ada di sini, dia ada di Belgium. Dan pasukannya dengar. Bahagian HEPA perlu melihat kembali kekuatan kaunselor universiti serta diberi lebih peranan dalam pemerkasaan serta diletakkan di bawah PTJ yang sepatutnya. Dalam memperbanyakkan program, membentuk jalinan ukhuwah antara pihak pengurusan universiti dengan warga universiti, menghidupkan kembali program Gerak Ceria Pelancaran hari ini. Program pertemuan secara santai antara pihak pengurusan dengan semua warga universiti perlu dihidupkan kembali sebagai wadah kemesraan, menjadikan sambutan Hari Kelautan Sedunia dan Majlis Convocation sebagai karnival utama di dalam kalender warga UMT. Seliaan projek pembangunan kelestarian kampus induk Mengabang Teliput, kampus baru Bukit Kor dan pusat kemunisiaan strategik di Air 8, Putrajaya. Dia tinggal leading PPH pasal aset dan juga bendahari. Dengan bekerja keras untuk mendapatkan bajet yang secukupnya menjelang rancangan Malaysia ke-11 2016-2020. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ni dah nak habis. Saya begitu teliti bab ini, tetapi saya perlu sampaikan juga. Agenda transformasi UMT telah dilaksanakan sejak tahun 2012 bertujuan untuk menjadikan UMT sebagai sebuah universiti yang dinamik dan terus relevan seiring dengan peredaran zaman. 5 agenda transformasi yang telah diperkenalkan: transformasi governance, transformasi akademik, transformasi pelajar, transformasi penyelidikan dan inovasi, transformasi kelestarian keuangan, merupakan idea yang relevan dengan aspirasi baharu pembangunan pendidikan tinggi negara dan untuk memacu kecermangan universiti sebagai sebuah gedung ilmu. Walau bagaimanapun, keberkesanan sesebuah agenda transformasi amat bergantung kepada sokongan, komitmen dan penghayatan dari segenap lapisan pengurusan dan warga UMT. Untuk memastikan pelaksanaan transformasi yang berkesan, saya mencadangkan kita bersama-sama memulakan agenda transformasi asas berbentuk anjakan, lonjakan dan hijrah minda. Apa itu hijrah minda? Hijrah minda merupakan perubahan-perubahan pemikiran dalam menyokong idea baru, kesediaan menerima cabaran dan kritikan secara positif, seterusnya meningkatkan usaha ke arah meningkatkan kecermelangan. Ianya peralihan atau perubahan daripada sesuatu keadaan atau lingkungan fikiran kepada keadaan atau lingkungan pemikiran yang baru, yang lebih baik tentang pentingnya kita miliki, memikir, merancang dan mengambil tindakan yang strategik secara bersama. Saya percaya hijrah minda akan mengukuhkan perpaduan seluruh warga UMT, memupuk semangat kebersamaan yang dapat menyemai rasa cinta kepada UMT.
rasa cinta kepada UMT, keempunyaan, ownership, ya, membentuk kesepakatan yang jitu di dalam merancang, membuat keputusan dan seterusnya ke arah kegemilangan bersama. Ibarat pepatah, bulat air kerana pembetung, bulat tekad kerana muafakat. Keharmonian minda di kalangan warga menjadi tunjang untuk memastikan visi dan misi UMT tercapai. Hijrah minda bukan bermakna kita perlu menghapuskan pegangan, kepercayaan dan pemikiran kita selama ini secara total. Sebaliknya, lonjakan minda menuntut kita menyemai pemikiran yang lebih kreatif, inovatif dan produktif, melahirkan staf bermotivasi, ikhlas, positif dan berfikiran terbuka serta menghormati kepelbagaian kepakaran dan keserakanan. Kesemua hasil di atas akan membawa seluruh warga agar lebih memahami, menghayati seterusnya bersatu hati, menerima perubahan, menyokong transformasi, seterusnya memastikan UMT terus dinamik dan relevan seiring kemajuan negara. Tuan-tuan dan puan-puan, saya percaya sudah penat duduk di bawah di situ. Ingin saya mengakhiri ucapan sulung saya pada petang ini sebab ada ramai dah tak sabar nak exercise. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan penghargaan kepada kontingen Sukanun UMT yang telah menyertai kejohanan sukan Persatuan Badan-Badan Berkanun Malaysia ke-9 yang telah berlangsung di Kota Kinabalu pada 29 April hingga 9 Mei lepas. Tahniah kepada kontingen UMT dan semua pasukan yang bertanding. Yang saya tahu Bowling Padang menang, ya, yang lain golf pun ada, tidak disebut di sini. Saya menyarankan warga UMT menjadi aktiviti bersukan dan rekreasi, ya, perkara utama sebahagian kehidupan kita untuk menyihatkan badan dan meningkatkan semangat kerja berpasukan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pusat Kesihatan Pelajar dan pejabat pendaftar yang menjadi tuan rumah Perhimpunan Bulanan dan Gerak Ceria kita pada petang ini, dan syabas kepada pasukan, semua pasukan dan usia yang terlibat, choir dan sebagainya. Sempena dengan sambutan Hari Pekerja 2015, saya juga mengambil kesempatan untuk menyampaikan perhargaan di atas sumbangan anda semua bersama UMT. Marilah kita meraihkan peranan dan tanggungjawab yang diamanahkan serta bersama-sama mengharmonikan hubungan antara kita. Jadikan tema sambutan Hari Pekerja 2015, pekerja sihat, produktiviti meningkat sebagai penghayatan kepada usaha kita meningkatkan prestasi dan kualiti kerja bagi penyampaian perkhidmatan yang lebih berkesan dan menjadikan UMT unggul dalam ilmu kelautan dan sumber ikhtiar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.